Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar? Terima kasih tahniah kepada anda sebagai viewer pertama saya pagi ini. Saya Nisha dari The Nisha Show pagi ini. Hari ini kami bersiaran pada waktu pagi pukul 9.56. Siaran percubaan untuk bisnes. Sebenarnya saya baru cuba masukkan satu produk dan juga janji saya daripada post sebelum ini, saya nak bercerita sikit tentang Nisha Story, My Story. Okey, selamat pagi sekali lagi. Assalamualaikum bagi anda yang dah breakfast ke ataupun belum breakfast. Saya baru lepas makan sikit ya. Pagi sebenarnya kena minum air panas dulu. Dah mungkin penat lah semalam ya, baru buat kenduri kendara sikit. Jadi bangun pagi nak tidur balik pun tak boleh kan. Bangun dulu, stay bangun, minum air panas sebab takut nanti kalau tidur balik akan penat kalau tak makan. Jadi saya makan juga satu pinggan. Dah siap everything semua kan. Dan saya buat live. Alhamdulillah. Okey, jadi pagi ni The Nisha Show mungkin tidak menjemput tetamu, sebab tajuk saya pada pagi ini adalah My Story ataupun cerita saya. Rentetan daripada cerita semalam ya. Jika anda melihat post saya semalam, saya ada ceritakan sedikit lah ya tentang pernikahan anak ketiga saya lah. Anak lelaki sebenarnya. Jadi kami plan ni, anak saya dah plan dah lama. Cuma dia bagi tahu dekat saya, dia kalau confirm boleh bagi tahu tarikh. Sebab apa, dia nak buat kecil-kecil je, simple saja kan. Bila dah kata simple tu, dia tak adalah benda yang rumit. Tak adalah kita kenduri kendara kan, kenduri kendara perkahwinan, bukan benda kecil kan. Itulah, kecil-kecil pun alhamdulillah semalam dah selesai. Walaupun last minute, jika anda lihat post saya sebelum ni kan, terima kasih bagi anda yang komen dekat situ ya, yang tonton video tu. Terima kasih yang memberi kata-kata semangat kan. Sebenarnya saya okey je. Memanglah di dalam tu, sebab last minute saya tak dapat nak pergi untuk majlis pernikahan anak saya di masjid, dia dekat masjid negeri. Kita buat dekat Kuantan, Pahang. Mula nak buat kat masjid negeri. Kemudian anak saya kata dia buat lokasi di pejabat agama. Jadi memang pada asalnya semua pergilah, saya pergi. Tapi last minute saya tak pergi. Ada sebab dekat situ, saya ada tulis kenapa saya tak pergi. Tapi saya positif lah ya. Tak mengapa. Saya beritahu kat anak saya tak apa kan. Jadi anak saya kata okey, tak apa. Sebab itu hanya majlis pernikahan. Dan yang paling penting, sebab saya beralah dengan pihak yang satu lagi kan, yang dia tidak mahu kehadiran saya masa tu. Jadi saya tak kisah pun. Maksudnya macam kita dah biasa ya, sebab saya dengan pihak satu lagi tu kita dah berpisah dah lama sangat dah. 17 tahun sebenarnya ya, 18 tahun. Lama sangat dah. Jadi benda ni dah macam biasa sangat dah lah bagi saya kan. Kalau macam benda-benda yang berlaku last minute, benda-benda kejutan, dah tak ada surprise sangat lah. Sebab dah memahami. Sebab kita bila ada anak-anak dan bila kita berpisah, itulah harga yang perlu kita bayar untuk satu nilai ya, satu nilai kasih sayang untuk keluarga dengan anak-anak kita kan. Walaupun kita tidak bersama dah dengan suami kita, tapi yang paling penting tu anak-anak. Itu yang paling penting. Jadi apa yang saya tumpukan sekarang adalah anak-anak saya. Jadi alhamdulillah semalam majlis dah selesai. Macam malam tadi kami buat kenduri kendara tu hanya family terdekat saja. Itulah yang penting. Saya ada pilihan cerita semalam tu. Pilihan dia sebab
bekas suami dia tak nak bertembung dengan saya. Dia saya tak tahu kenapa dia memang alergik. Dia betul-betul alergik sampai sekelakar sebab dah lebih 17 tahun kan. Dia alergik dengan saya. Dia tak boleh tengok saya langsung kan. Tak kisahlah walaupun saya tutup macam mana pun dia tak boleh tengok kelibat saya. Maklumlah ya, dia kenal saya kan. Saya pernah jadi isteri dia. Tak apalah, saya hormat dia punya perasaan. Tak mengapa dia dah tak boleh move on tu, tak apalah. So saya pilih saya tak pergi majlis pernikahan. Saya ada pada majlis makan malam sebab kita anak beranak dah buat semua kan. Saya yang beli bahan dengan anak yang dengan pengantin semua kan. Jadi everything dah ready. Jadi saya tak kisah pun dia pergi majlis nikah dan saya enjoy untuk malam tadi kan. Waalaikumsalam, terima kasih. Okey, Indonesia Show akan meneruskan sedikit cerita tentang Nisha, tentang saya sendiri sebagai seorang ibu tunggal kepada 6 orang anak. Bukan mudah ya. 17 tahun yang lalu saya menjadi ibu tunggal 2 kali. Maksudnya 17 tahun lalu sekali, selepas saya bersalin anak yang kelima. Kemudian sekali lagi hanya sebulan tempoh hubungan tu. Sekali lagi saya bersendirian. Jadi 5 campur 1 6 lah. 6 orang anak atas saya. Itu atas permintaan saya sendirilah sebab saya yang buat keputusan. Saya yang jaga anak dari kecil ya. 100% memang saya lah. Suami ni dia just cari rezeki. Jadi bila kami berpisah, saya buat keputusan ataupun saya meminta lah secara baik. Kita gunakan kuasa wanita kan. Kita gunakan power kita ni untuk meminta dekat dia cara baik. Dapat hitam putih daripada mahkamah, itu adalah anak saya. Dan itulah puncanya. Sejak daripada itu saya dan bekas suami tidak bercakap sampai sekarang. Sebab dia rasa macam saya dapat anak tu dengan mudah kan. Mudahlah sebab alhamdulillah Allah mudahkan urusan saya masa di mahkamah, masa saya mohon untuk anak-anak saya tu. Walaupun masa tu saya tak ada pendapatan, daripada zero betul-betul tak ada apa-apa, tak ada pendapatan, tak ada pekerjaan pun. Sebab saya baru berpisah dan baby saya tu masa saya bersalin tu, masa saya berpisah, baby baru salin, kami berpisah sebab decide untuk berpisah selepas salin. And then bila saya plan untuk berpindah ke satu bandar baru, bawa semua anak-anak sebab saya nak kehidupan baru kan. Sebab bila kita minta pertolongan, orang tak sanggup nak tolong. Walaupun family, saya minta maaf kepada family saya kalau ada dalam live ataupun akan menonton kemudian, sebab live ini adalah record dan saya akan saya akan post balik ya sepenuhnya di YouTube sebab ini adalah cerita saya dan sebenarnya niat saya ingin memberi motivasi kepada anda di luar sana ya yang mungkin ya menghadapi yang mungkin mengalami situasi yang sama ada yang baru berpisah ataupun yang telah lama berpisah kan. Masing-masing memang ada masalah sendiri ataupun mesti ada. Tak ada orang berpisah seronok, tak ada ya. Mesti ada mempunyai dia punya tahap emosi ya yang tersendirilah, masalah yang tersendiri. Jadi ini tujuan saya berkongsi kepada anda. Tak kiralah berapa usia anda dekat sana kan. Kalau kita berpisah memang kita akan melalui berbagai tahap kesedihan, emosi yang tak stabil tu. Memang kalau kita tak pandai kawal ya, memang daripada mula-mula mesti mungkin pada awal-awal tak rasa apa-apa, kemudian tu makan masa akan rasa sakit tu, makan dalam tu sedikit demi sedikit. Jadi dari situlah kalau kita tak sedar, kalau kita tidak ambil berat tentang diri kita sendiri, itulah yang menjadi kita akan hancur lah kalau kita tak pandai nak handle ya. Jadi banyak pengajaran kat situ. Macam saya juga selama 17 tahun, 18 tahun dah sekarang ya. Penceraian tu banyak mengajar saya, banyak membentuk diri saya sekarang. Jadi cerita dia semalam tu,
Apa, saya tak kisah, memang saya tak jumpa pun dia pun tak jumpa saya. Dia dengan anak-anak saya baik, dengan anak tiri pun baik. Anak tiri maksudnya anak saya yang akhir tu adalah anak tiri dia. Dia baik, dia memang orang yang baik ya. Kalau orang yang tak rapat dengan dia, tak tahu. Bukan keluarga, memang tak tahu. Orangnya memang sangat baik. Tapi kita tak tahu apa yang di sebalik kelemahan seseorang kan, yang menyebabkan kita tak boleh dah bersama dengan dia. Walaupun kami dah mencuba kan, jodoh lah ya, jodoh untuk bersama dan jodoh untuk berpisah. Okey. Saya rasa sekarang saya mungkin ya, kalau anda dekat sini sudi untuk bercakap dengan saya, kita berkongsi tentang kisah masing-masing. Saya kalau ada sini dekat sini ibu-ibu tunggal ya, ataupun anda yang mungkin bakal bercerai ya, minta maaf, saya memang kalau perkara ini sebenarnya sensitif lah ya kalau kita nak sebut tentang perceraian, perpisahan. Tetapi kita kena hadapi, sebab benda yang sensitif lah yang kita perlu biasakan. Maksudnya macam bukan macam kita mudah sangat untuk, sebab kan orang kita biasa kan kalau macam bertanya. Ini bezalah kalau kita dah biasa berkawan, maksudnya berkawan dengan orang kita, dengan orang luar. Cara orang luar kan, kalau dia tanya status kita, kemudian tu bila dia nak tahu, I'm sorry, dia akan mulakan dengan perkataan I'm sorry, saya minta maaf. Itu yang sangat kurang pada orang kita. Kalau orang luar, dia boleh selalunya dia biasa akan cakap I'm sorry, I want to ask you, I'm sorry, dia memohon maaf untuk bertanya dengan kita macam dah lama berpisah ke. Maksudnya bila dia nak bertanya sesuatu tentang perceraian kita tu, dia memulakan dengan minta maaf kan. Jadi yang tu selalunya jarang ada dengan orang kita. Orang kita biasa tanya benda tu directly. Itu sebab tekanannya bagi orang kita ni lebih teruk lah dia punya kesan tu daripada orang luar. Sebab orang kita ni terlalu menyimpan, terlalu apa, tak nak berkongsi lah benda-benda macam ni, ataupun rasa lebih kepada rasa malu. Tapi bila kita bertanya kepada orang lain, kita boleh bertanya macam tu saja. Sedangkan perkara tu adalah perkara sensitif kan. Itulah yang saya belajar daripada kawan-kawan saya yang duduk di luar negara sana kan. Sebab bila kita dah berkawan, mesti kita berjumpa kan yang berminat untuk tahu tentang kita, dan kita sendiri pun mungkin kita nak ada hubungan baru. Minta maaf, saya menjemput tetamu perempuan sahaja, wanita sahaja, terutamanya yang bersesuaian dengan tajuk hari ini. Denisha Show menjemput tetamu-tetamu wanita pada hari ini. Wanita ya, perempuan, mungkin pasangan-pasangan muda, mungkin yang baru berkahwin ke, kalau macam ingin berkongsi. Sebab dia boleh berlaku kepada sesiapa saja bagi pasangan yang telah berkahwin, termasuk keluarga di sebelah biras lah ya. Bukan biras, itulah dia kan. Baru lagi semalam saya menambah keluarga baru, bukan biras, mertua anak saya. Jadi sebenarnya ada cerita lah dekat situ kenapa yang kami buat majlis tertutup dan juga dipercepatkan ya. Mulanya saya agak kenal, saya dah kenal dengan bakal menantu saya tu dalam lebih kurang sebulan macam tu. Walaupun mereka ni muda lagi kan, sebab muda lah saya kena beri perhatian. Macam saya ceritakan tadi, saya lebih kepada anak-anak, tumpuan saya tu kepada anak-anak. Jadi macam bila anak saya yang nombor 3 ni masih muda lah, baru bekerja berapa tahun kan. Banyak kawan kan. Saya pun risau juga bila banyak kawan, biasanya perempuan, sebab anak saya tu lelaki. Bila perempuan banyak kawan, dia suka kepada lelaki, terutama lelaki yang dah ada pekerjaan yang bagus kan. Orang nampak dia ada kereta macam tu, padahal kereta bos dia bukan kereta dia. Tapi kalau dah nampak seseorang tu dengan cara dia lah ya, yang serius dengan kerja dia kan. Ada je lah yang mestilah kita sendiri sebagai perempuan, mesti kita nak memilih orang lelaki yang kita nampak boleh memberi kita
kecukupan ataupun kita rasa boleh menjamin kita lah kan. Jadi begitulah yang terjadi. Sampai saya rasa risau dengan anak saya kan. Saya cakap pilihlah seorang kan. Sampai saya rasa risau, pilihlah ramai-ramai tu, pilihlah seorang. Sampai lepas seorang-seorang dia orang nak datang rumah, nak kenal dengan saya kan. Anak saya baru 20 ya. Menantu saya tu baru 18, muda lagi. Jadi saya tak tahu macam mana hati saya terbuka dalam ramai-ramai perempuan yang jadi kawan anak saya, yang nak datang rumah, nak kenal dengan saya. Macam-macam lah nak menarik hati kan. Saya tolak baik-baik, saya tak nak ya. Sebab saya rasa muda sangat anak saya ni. Biarlah dia berkawan dulu. Sungguhan dia kan. Kita kena nampak benda ni, kita nampak dua-dua kan. Jodoh ni kena dua-dua. Macam anak saya ni, dia walaupun dia selalu balik kerja sebab dia tukang masak kan. Dia selalu balik lambat. Tapi kita tahu kalau dia selalu video call. Sebab saya rapat dengan anak. Jadi dan memang kena rapat pun dengan dia kan. Tanya dengan siapa tu, macam tu kan. Kalau macam dia seronok sangat dengan seseorang, tak nak kenalkan Umi ke, cakap kan, kita tanya dia kan. Yang sebenarnya bukan kita nak dia kahwin awal masa tu, tapi ambil tahu dengan cara yang diselesa. Jadi cerita dia bila saya dah cakap tadi kan tentang saya tengok anak saya ni sampai dia satu peringkat dia rasa tertekan sebab dia macam orang suka dekat dia, kawan-kawan dia suka dekat dia sampai sebab dia jenis orang sensitif kan. Dia rasa macam dia suka berkawan semua orang. Dia kata dia sayang semua kawan-kawan dia kan. Jadi itu yang dia jadi macam nak pilih mana satu ataupun kena pilih ke, dia cakap macam tu kan. Masa tu saya tengah keluar dengan dia dalam kereta bersembang dengan dia kan. Jadi saya cakap dengan dia, kalau betul nak kahwin, kalau dah ready nak kahwin dan dah jumpa orangnya, cari seorang, pilih seorang kan. Dalam pilih seorang tu pun saya biarkan dia sesuaikan diri dia, ataupun tak adalah macam terus saya suruh bawa ke kan. Tak, sampai masa saya tengok, sampai masa ataupun saya nampak macam dah rapat sangat ataupun anak saya sanggup ya. Kita sampai ketika kita tengok anak kita kesungguhan dia dengan seseorang, kita nampak ya. Dia balik memang dah lewat setiap hari setengah malam kan. Dia cuti hanya seminggu tu sekali je. Tapi bila dia dah balik lewat, dia sanggup jumpa girlfriend dia masa tu. Macam sakit tengah malam, dia sanggup datang walaupun dia penat balik kerja. Kan orang bercinta kan. Kita dah nampak orang bercinta walaupun dia penat, tapi dia sanggup. Dia boleh pergi. Tak pernah dia buat macam tu pada orang lain. Tapi yang seorang ni macam tu. Sampailah anak saya cakap, Umi, boleh tak nak bawa kawan, nak kenalkan dengan Umi. Dia cakap macam tu kan. Dan hati saya pun terbuka. Saya cakap bawa lah. Padahal tak pernah seorang pun yang saya cakap bawa ataupun saya kata kenalkan ke, video call ke, di tengah video call saya nak tengok ke. Masa tu sebelum tu saya tak nak ambil tahu. Tapi yang seorang ni rupanya inilah jodoh dia. Bila dah jumpa, itulah baru lagi ya, dalam bulan 12 hari tu diorang berkawan. Dan saya kenal dia dalam bulan sebulan yang lepas. Saya kenal betul-betul. Saya selalu ajak makan kat rumah ya. Jadi dari situlah kita kenal lagi budi. Kemudian nampak kesungguhan mereka lah. Nampak kesungguhan anak-anak ni macam yang betul-betul hati saya rasa macam saya perlu terima anak ni, yang perempuan ni, masa anak saya sakit. Masa dia sakit kat tempat kerja, orang yang paling cepat datang adalah girlfriend dia yang ni, yang dah jadi isteri dia malam tadi. Orang tu. Tapi dalam masa yang sama saya tengok juga. Sebab masa tu bila dia dah hantar ke rumah kan, sebab anak saya dah tak boleh nak bawa kereta balik. Kereta tinggal kat tempat kerja. Bahkan menantu saya ni yang bawa dia balik. Jadi dah lewat, sebab anak saya sendiri waktu kerja dia memang tengah malam baru balik. Jadi dah lewat. Sudah pastilah saya tak benarkan dia balik. Dia stay kat rumah. Itulah yang mula saya kenal hati budi dia macam mana. Dan juga beberapa perkenalan selepas tu, makan sama kan, masak sama. Kita nampaklah anak kita ni ada chemistry dua-dua tu kan.
Masa tu pun memang mestilah ada konflik juga sebagai seorang ibu kan. Kita nak lepaskan anak kita, rasa macam cepat sangat, ataupun yelah budak-budak kan, budak muda, mesti banyak kekurangan, mesti. Saya fikir saya pun muda juga dulu. Kita pun masa muda, sebab saya pun kahwin muda ya. Itulah, mesti kita ada banyak kekurangan. Dan saya lihat saya dalam diri anak perempuan tu, bakal mantu saya tu. Apa yang saya kurang masa tu dan apa yang dia kurang masa sekarang kan. Jadi saya tak boleh macam ikut apa yang saya nak. Sepatutnya kan saya kena faham apa kehendak anak saya dan apa kehendak anak ni tadi, anak perempuan ni. Itulah yang menjadikan kami ni makin lama makin saling memahami. Mula memang rasa konflik tu memang ada, mesti ada. Sebab sesekali dia datang rumah, dia tidur di rumah kan. Konflik sebab waktu kerja anak saya sangat panjang, jarang ada sama-sama. Dan yang perempuan pun waktu kerja dia pun sebab kerja sales memang penat kalau kerja kat luar. Bagi anda yang kerja sales memang mesti faham sangat. Jadinya bila sesekali jumpa, bila ada konflik-konflik tu memang sangat menekan lah, stres lah kan. Saya sebagai ibu lah yang kena selesaikan. Tapi sebenarnya setiap stres, setiap apa yang berlaku adalah proses untuk kenal seseorang, proses untuk kita belajar. Macam saya sebagai seorang ibu, bakal ibu mertua masa tu, saya belajar daripada keadaan tu, untuk saya fikir balik, jangan buat apa yang dah berlaku dekat saya dulu. Sebab saya kan dah berpisah, jadi mestilah dah berpisah tu adalah yang menyumbang benda-benda yang daripada luar kan, selain pada diri kita sendiri dengan suami kita dulu. Mesti ada perkara luar yang turut menyumbang sebab-sebab berpisah tu kan. Jadi saya cuba untuk jangan ulang benda-benda macam tu. Itulah yang menjadikan saya ni nak jadi ibu mertua yang baik, nak jadi ibu mertua yang memahami, nak jadi ibu mertua yang sentiasa beralah memberi, bukan beralah menjadikan anak-anak ni macam berani dengan kita. Biar dia orang berani untuk bersuara, tetapi menghormati. Masih batas-batas tu masih diikuti, masih ikut cara lama. Okey, dah pukul 10.17. Saya berceloteh dekat sini. Jadi cerita saya ni, my story saya. Memanglah kalau nak cerita dalam 17 tahun tu memang sangat-sangat perit lah. Memang perit lah. Siapa yang berpisah tu mesti, saya tak tahulah siapa yang berpisah yang seronok, yang tak ada keperitan tu saya tak tahu. Itu sebenarnya hak masing-masing. Tapi bagi saya dengan 6 orang anak tu memang sangat-sangat perit. Pengajaran dia sebenarnya, kalau kita dalam perkahwinan kita mengalami satu situasi yang kita rasa macam berat sebelah, kita rasa macam kita je yang kena ikut. Dia tak kira sebenarnya lelaki atau perempuan. Tapi kalau dalam perkahwinan tu berat sebelah, maksudnya dia tak adil, tak sempurna, tak betul lah. Sesuatu yang tak betul. Sebenarnya jangan biarkan terlalu lama. Jangan biarkan sesuatu tu makan diri dalam sampai terlalu panjang masa dia. Sebab proses penyembuhan dia pun sangat panjang. Itu pun kalau bernasib baik. Kalau bernasib baik untuk sembuh, dia boleh sembuh. Kalau kita tak bernasib baik, kalau kita tak sedar, macam saya boleh katakan kesedaran untuk tentang apa silap saya dulu, ataupun sebenarnya silap pada diri sendiri. Tak tahu sayang diri sendiri sebenarnya. Itu silap terbesar saya. Saya baru tahu tahun lepas. Saya baru tahu. Itu pun sebab saya mengikuti live doktor-doktor pakar psikiatri yang sekarang menjadi rakan-rakan saya. Itu sebabnya saya suka berkongsi dengan anda. Apa yang saya dapat, saya suka berkongsi dengan anda supaya kita dapat manfaat dia. Dan juga saya dapat manfaat juga untuk saya dengar daripada anda juga. Kalau mungkin anda tak sertai pada hari ini, insya-Allah pada hari yang sama minggu depan. Sepatutnya hari ini tajuk dia mengenai setiap hari Sabtu, sebab Indonesia Show ada tajuk-tajuk dia. Sepatutnya hari Sabtu adalah tajuk puisi. Sebab saya produk saya adalah produk perfume, wisdom, poem and perfume. Jadi daripada wisdom tadi, puisi
Dan perfume ni dia ada kaitan dia, ada cerita-cerita dia. Itu adalah dia punya apa? Identiti dia, Nisha Parfum. Cuma itu nanti saya akan cerita kemudian, sebab hari ini adalah saya nak kongsi tentang my story saya, cerita semalam. Di mana sebenarnya saya nak berkongsi dengan ibu-ibu dekat sini, ataupun anda yang mungkin anda mungkin ada cerita. Setiap orang pasti ada cerita. Jika anda bersedia untuk berkongsi dengan saya, anda boleh request. Saya tak akan tekan invite dekat sini. Saya menunggu jika anda request untuk bercakap dengan saya, kita akan berkongsi lah. Dan rancangan ini dirakam dan saya akan naikkan di YouTube Nisha Malaysia. Jika anda belum subscribe lagi YouTube, sila subscribe Nisha Malaysia. Dan di sana ada beberapa live, sebab saya akan tonton balik apa yang bersesuaian dan saya akan naikkan dekat sana. Macam yang masa mula-mula dulu ada yang tak sesuai kan, sebab kita mula-mula jadi ada saya invite saja tetamu masa tu, sebelum tu kan. Jadi pada awal tu ada tetamu-tetamu yang tak sesuai kan, tak sesuai dengan tajuk, ataupun macam tetamu yang dia tak faham tajuk ataupun tujuan kita invite kan. Ataupun ada perkara-perkara yang tak sesuai lah. Ataupun yang sebenarnya belum siap, sebab sebelum ni seminggu saya buat directly, setiap hari saya buat. Jadi ada beberapa video yang perlu diedit. Yang lain setakat ni yang telah saya naikkan dekat YouTube adalah semua video yang saya tidak edit daripada awal hingga akhir. Jadi apa yang anda lihat tu adalah video spontan. Macam sekarang juga, rakaman sekarang The Nisha Show adalah rancangan spontan. Jadi apa yang saya sampaikan adalah perkara yang apa yang minda saya berfikir sekarang atau apa yang saya dah plan sebelum ni kan. Itu yang keluar, itu yang saya nakkan, sebab saya nak sesuatu yang hidup. Dan saya nak tetamu saya juga bercerita tentang diri mereka secara semula jadi. Yang semula jadi itulah yang kita nampak yang sebenarnya. Dan saya harap manfaat dia itulah, saya harapkan manfaat dia, sebab sesuatu yang secara semula jadi ni insya-Allah orang akan faham tentang bukan perkara yang direka, bukan juga perkara yang macam dirancang kan. Sebab kadang-kadang biasanya lah kan kita buat konten ni kadang benda-benda yang kita plan kan, kita rancang nak buat macam ni, sebab sekarang ni terlalu luas, dia punya idea tu luas. Jadi macam-macam pelbagai lah yang kita jumpa. Baik, terima kasih pada anda. Saya nampak anda dekat sana sebab saya rakam 2 rakaman dekat sini. Ada dekat live center di TikTok yang saya akan upload selepas ni, dan juga sekarang screenshot recording di mana apabila sebaik saja tamat, saya akan nampak dekat ada dekat galeri saya ada rakaman ni, dan saya akan nampak siapa yang join siapa yang mungkin ada request, nampak kat situ yang saya boleh klik invite. Tapi seperti yang saya katakan tadi, saya hanya invite tetamu-tetamu yang berkaitan dengan tajuk ini, iaitu tentang cerita saya, cerita yang saya beritahu berkaitan cerita semalam, cerita tentang perceraian saya kan, majlis perkahwinan akibat maksudnya macam kesan dia lah kesan pada perceraian tu. Jadi apa yang berlaku pada anak-anak kita kan. Kemudian bila kita buat macam majlis perkahwinan anak kita, dia macam sebagai seorang Islam kan, kalau macam anak perempuan yang paling yang sangat berkesan lah, maksudnya kalau yang mesti ada mesti ada ayah dia kan. Jadi dekat situ semua kita kena timbang betul-betul kan. Terima kasih Aisyah, terima kasih kepada anda yang sudi, yang masih lagi dekat sana. Assalamualaikum bagi anda yang baru join. Saya Nisha daripada The Nisha Show. Pada hari ini, pagi ini saya bercerita tentang
Nisha Story ataupun cerita saya. Saya seorang ibu kepada 6 orang anak. Dan saya dah biasa menjaga anak-anak saya dari kecil, daripada lahir ya. Memang saya cuma pernah tinggalkan anak saya sekejap pada pengasuh ataupun letak dekat nursery, hanya selepas saya berpisah. Itu pun dalam tempoh yang tak lama, sebab selepas tu bila saya dah habis college, sebenarnya saya bukan tamat sepenuhnya college ni, hanya tahun kedua saya dah berhenti dah sebab tak sempat nak habiskan. Dan anak sulung pun masa tu nak periksa juga. Saya tak sempat habiskan masa tu. Masa tu dah macam-macam krisis lah. Sebenarnya takdir kan. Takdir yang menyebabkan yang saya terpaksa berhenti dekat situ. Bila dah last semester, exam last tu dah ada 2 paper tak lulus. Bila 2 paper tak lulus, saya tak dapat sambung saya punya beasiswa. Jadi of course lah, sebab saya start pada zero kan. Jadi memang saya tak ada duit sendiri. Saya berharap pada duit yang saya duit kerja memang kecil lah sebab baru mula kerja kan. Saya kerja masa tu, saya kerja kerani syarikat balak, betul-betul bersebelahan dengan college. Itulah nasib baik. Tapi memang tak cukup lah sebab college swasta. College swasta yang mahal lah. Satu penggal tu dalam berapa ribu ya masa tu. Seribu lebih ke macam tu lah. Sekurang-kurangnya 1,000 lebih. Tak silap saya. Satu semester. Jadi bila 2 paper tak lulus, saya tak boleh nak sambung lagi kan. Sebab 2 paper tu saya ni sebenarnya saya tak perasan. Saya dah tak pandai matematik. Saya dah pilih dah course tu sebab course pertama saya tu tak ada. Saya nak ambil travelling kan, saya nak ambil itu pilihan pertama. Tapi sebab saya nak belajar dekat college itu juga yang berada di bandar saya, jadi senang saya tak tinggalkan anak kan. Jadi saya terpaksa. Mula-mula tu terpaksa saya ambil bidang e-business tu. Terpaksa sebab kos pertama tadi tu tak ada. Jadi saya ingat kan ambil e-business ni sebab e-business kan, dengan internet kan, kita dengan sosial media, kita tak ada pengiraan. Tapi kalau namanya bisnes, otak ni tak laju dekat situ kan. Bila saya jumpa saya punya lecturer, dia kata apa? Sebab saya kata saya tak nak banyak mengira kan. Saya tak tak mahir mengira lah. Sekali lecturer saya cakap apa? Dia kata e-business lah paling banyak mengira, dia cakap macam tu. Allah, hadap jugalah kan. Itu yang bila tahun kedua tu kan, bila saya dah stres sangat kan, 2 paper tu tak lulus sebab apa? Yang 2 paper tu berkenaan dengan pengiraan. Itu satu hal. Satu lagi masa tu memanglah kita ada banyak-banyak benda lain kan, banyak-banyak urusan yang menyebabkan tak dapat hadir kan, sampai saya ambil peperiksaan pada hari yang lain, hanya saya seorang saja sebab college tidak nak jaga nama baik. Jadi saya hadir juga exam, tapi tak lulus lah 2 paper tu. Jadi saya drop, saya terus tinggal. Saya ingatkan mungkin tahun-tahun yang lain mungkin saya akan sambung. Tapi lepas pada tu memang saya berjumpa dengan seseorang, itu yang saya ingatkan seseorang tu boleh, kita tak tahu kan masa depan. Kita menjangka dan kita mengharap dan kita tak nampak. Kalau ada benda yang kita memang tak nampak, kalau kita nampak tentu kita tak buat. Kalau kita boleh elak, kita tentu boleh elak kan. Kita tentu elak sesuatu tu. Rupanya yang sesuatu itulah yang menjadi satu kesan yang besar. Sebab dah 2 kali. Anak pertama 5, anak yang pertama perkahwinan pertama 5, kemudian seterusnya ada lagi seorang. Itu yang menjadikan saya jadi tak boleh nak teruskan belajar, tak boleh nak teruskan college kan. Tapi alhamdulillah ya, anak pertama dia memang anak pertama kahwin awal, tapi selepas dia berkahwin dia dapat belajar. Kemudian anak kedua dah tamat belajar, ambil bidang civil engineering, baru habis jugalah. Dah habis awal tahun ni, dah kerja. Anak ketiga yang berkahwin semalam. Kemudian anak keempat masih belajar di universiti, alhamdulillah ijazah juga. Anak kelima bakal mengambil peperiksaan SPM tahun depan. Sepatutnya hujung tahun ni kan. Patut sekarang ni tengah-tengah exam, tapi sebab pandemik semua sisi persekolahan delay kan. Tahun depan ada lagi.
anak akhir yang last kali ni, tingkatan 1, nak masuk tingkatan 2 dah. Jadi sebenarnya waktu sekarang ni lah waktu yang sesuai untuk saya melapangkan dada, memberi kasih sayang pada diri sendiri. Jadi apa yang berlaku semalam tu saya dah bersedia. Sebab bila kita rasa kita dah sayang pada diri kita sendiri, kita takkan benarkan diri kita bersedih. Walaupun memang mestilah normal mesti sedih. Mesti sedih. Macam saya buat majlis ni pun saya buat kecil-kecil je. Cuma anak-anak saya itu pun dah cukup ramai dah. Sebab apa? Anak saya dah 6 kan. Ada menantu, ada cucu. Meriah sangat. Kemudian pihak lelaki, keluarga besar walaupun hanya keluarga saja, tapi sebab dua belah pihak ni keluarga besar. Itulah Allah bagi, kena syukur banyak-banyak. Allah bagi nikmat yang sangat banyak. Nikmat kasih sayang ya, melimpah ruah ya, rasa macam sangat-sangat banyak kasih sayang tu. Kasih sayang anak-anak, kasih sayang anak-anak yang baru, kasih sayang pada keluarga yang baru ya. Jadi memanglah pastilah segan mula-mula mestilah kita pihak keluarga baru mesti segan datang rumah mula-mula kan. Sebab kami buat majlis ni dalam tempoh yang singkat. Tapi alhamdulillah selesai ya. Tempoh yang singkat sebab apa? Bukan perkahwinan ni yang paling berkat adalah yang paling sedikit perbelanjaan ya. Yang kita kalau kita boleh reduce, kita boleh kurangkan sebelum bolehnya, kita boleh elakkan pembaziran, itu mustahil. Yang alhamdulillah saya dapat rasalah semalam ya, anak lelaki saya ni dia nak yang paling simple, dia kata dia nak yang wajib je. Kita buat. Kita dapat buat dan dah selesai. Dan tak adalah rasa macam beban yang kan biasa kan kendara dia takkan habis. Pagi ni saya tak mungkin boleh live ya, kalau majlis besar-besar memang tak mungkin. Ini pun memang sakit badan juga, mesti penat. Tapi tak teruk sangat bila anak-anak semua tolong menolong, semua ada. Walaupun anak saya dekat universiti dia balik ya. Itu bukan saya yang panggil anak atas inisiatif lah itulah. Itulah kesian kan anak-anak dia berdikari, tapi alhamdulillah semua boleh datang, semua berjumpa. Walaupun waktu yang singkat, tapi hargailah. Itulah waktu-waktu kualiti dengan anak-anak. Sebab saya dah separate. Jadi anak-anak saya ni pun bila saya ajar anak-anak saya untuk menghormati mak ayah, jadi benda tu dah terbiasalah. Benda tu memahamilah, tak adalah dia nak berat sebelah kan. Walaupun sekarang ni start pandemik, 3 orang anak tak duduk dengan saya. Mula-mula dia melawat ayah dia. Lepas tu bila pandemik, kita tak boleh nak bergerak ke mana-mana kan. Jadi anak-anak saya ni dia terus duduk dengan ayah dia. Jadi sejak pada tu kami kena berpakat-pakat untuk berjumpa. Maksudnya macam dah biasa, masa kecil saya dah jaga kan. Sampailah sebelum pandemik. Kemudian bila dah pandemik ni, kita jadi boleh menerima keadaan. Sebab keadaan yang berlaku waktu tu. Dan juga lagipun anak saya dah masing-masing duduk asrama, duduk di universiti. Jadi saya fikir macam tu. Saya fikir dari segi positif dia lah. Kita kena cari benda-benda positif. Jangan kita fikir macam, kalau kita cari benda yang negatif, kita akan jumpa. Kalau kita fikir benda yang menyakitkan hati, kita akan rasa sakit hati. Jadi kita ketepikan semua tu. Memang mesti kita ada rasa kan. Kita ketepikan rasa sedih, kita ketepikan kesian pada diri. Jangan kesian pada diri. Cerita pasal kesian pada diri ni pun saya nak kongsikan dengan anda. Sebelum saya ke college, saya jadi kerani kepada seorang datuk ni ya. Dia seorang lawyer, firma lawyer. Saya bekerja dekat situ bertahan sebulan. Itu pun saya bertahan sebulan ya. Ada 30 pekerja lain berhenti dalam tempoh sebulan tu. Maksudnya dia orang datang satu hari balik ya. Sebab apa? Bos dia terlalu garang. Macam saya kena tunggu sampai dapat gaji baru saya berhenti. Sebab saya fikir anak-anak ada kan. Jadi saya ingat bos saya tu dia pernah cakap apa. Masa dia bagi gaji tu, baru dia perasan yang saya ni seorang ibu kepada 5 orang anak. Ibu tunggal pada 5 orang anak. Lepas tu dia kata apa? I'm not sorry to you. Dia cakap macam tu tau. Sesaat saya rasa terkejut. Tapi saya dengar apa dia cakap. Dia cakap tu sebenarnya, dia kata dia tak kesian dengan saya sebab apa? Saya boleh berusaha. Masa tu umur saya 35.
Sekitar tu lah 35, 36, 36 tahun berikutnya. Lebih kurang lah ya. Jadi kan kata-kata tu yang masuk dalam kepala yang saya ingat sampai sekarang. Sebab dia kata tak kesian. Dia kata dia tak kesian dekat saya walaupun saya ada 5 orang anak. Betul, sebenarnya betul. Kita jangan kesiankan pada diri kita. Sebab yang bagi semua ni, yang dekat atas tu, yang bagi dekat kita. Jadi apa-apa yang terjadi pada kita, kita kena minta yang dekat atas. Betul tak? Jadi apa pun yang berlaku, memang kita kena positif. Kita kena jangan fikir macam kenapalah kita hadapi benda ni, kenapalah kita seorang. Bukan kita seorang, sebenarnya bukan kita je kan. Ramai lagi orang lain, dan orang lain yang kita tak tahu tu lebih buruk lagi masalah dia orang, lebih hebat lagi kan. Itu yang patut kita pandang sebenarnya. Tapi kita selalu pandang yang orang lebih daripada kita, orang bahagia daripada kita. Padahal yang bahagia tu memanglah kita nak kan. Tapi kita ambil itu sebagai motivasi kita untuk kita dapat. Bukan kita ambil sebagai kita rasa kesian pada diri kita. Balik semula pada tajuk kesian tadi tu kan. Jangan kesian pada diri kita. Sebab kalau kita kesian kat kita, siapa nak kesian kat kita sebenarnya kan? Siapa orang lain nak kesian kat kita? Lebih baik kita jangan kesian pada diri kita. Kita kena fikir, kena kesian pada orang lain yang lebih, yang kurang lagi, yang lebih tidak ada, yang tidak ada kan. Macam saya kena fikir apa yang saya ada. Apa nikmat yang Allah bagi kat saya? Nikmat pertama kan, kesihatan. Kedua, kasih sayang anak-anak kan. Patutnya yang pertama sekali tu kena fikir nikmat Allah kasihkan kita ni. Dan anda juga yang ada dekat sini. Sebab kalau tak ada kasih sayang dia, tak ada rahmat dia, saya tak boleh berkongsi dengan anda dekat sini. Dan anda pun tak dapat nak hadir dekat sini. Ini bukan kebetulan sebenarnya. Okey, baik. Dalam beberapa minit lagi saya akan end live pada pukul 10. Sekarang dah 10.37. Ini random saja. Biasanya saya buat pada pukul 9 malam ya. Saya buat ni sebab saya dah cuti 3 hari live. Sepatutnya saya buat setiap hari. Jadi pagi ni saya rasa ada kesempatan nak buat, saya kongsikan saja. Just share sebab bila saya nampak, bila ada ilmu-ilmu baru, saya selalu cepat excited bila ada ilmu-ilmu baru dari TikTok. Sebab TikTok ni sangat cepat. Cuma saya sendiri saya tak nampak dekat situ bakul kuning ke bakul oren ke apa yang anda nampak warna dekat situ. Itu adalah satu percubaan saya. Saya tak nampak ya sebenarnya. Okey, produk dekat situ adalah produk pengilat kuku dekat situ sebenarnya. Untuk tak kisahlah lelaki ke perempuan ke kan, bagi anda yang suka menjaga penampilan ya. Bagi anda yang sebab ada cerita di sebalik pengilat kuku ni tau. Cerita-cerita lama ni. Tak lama lah, tahun 2014. Masa tu saya sesekali saya turun ke KL, jumpa kawan-kawan berniaga kan. Jadi kan masa kita makan malam ramai-ramai kan, jadi depan saya ni ada kawan saya ni. Dia seorang businessman lah kan. Saya tengok je orang dia. Memang orang ni pakai kemas tapi kuku dia berkilat tau. Lelaki. Pada kita ni perempuan-perempuan ni kan biasa kalau orang berniaga kan sibuk je kan. Kalau dia orang jenis orang yang suka pergi dekat spa ke kan, spa manicure pedicure tu, nampaklah kalau jenis orang yang suka jaga tu. Tapi kalau macam jarang, ataupun saya rasa itulah salah satunya yang saya pernah nampak, itu yang menjadikan alamak lepas ni. Masa tu saya tak fikir lagi. Saya cuma teringat betapa orang tu dia jaga, top tutur dia jaga penampilan dia, rambut sampai kuku pun kan, kuku dia berkilat. Kemudian tu lepas pada tu saya jadi kawan dengan dia. Masa tu baru saya beritahu dia saya nampak dia tu, apa yang menarik hati tu sebenarnya saya cakap ini kuku dia tau. Jadi dia sampai dia blushing sebab dia putih. Dia kata dia tak pasal saya tengok kuku dia tau. Dia cakap memanglah pasal kita pun takkanlah nak nampak sangat kan. Tapi dari segitulah, itu yang saya seronok nak kongsikan dengan anda. Produk pertama yang saya letakkan dekat sini adalah produk yang penuh dengan cerita. Kemudian tu bila saya dapat sale besar sikit, adalah sesekali dulu kan, masa tu saya nak post barang. Kemudian barang tu saya nak post ke US masa tu. Saya tak tahu packaging dia sebenarnya tak sesuai. Jadi saya terpaksa bawa balik barang tu daripada pos laju. Saya kena pack semula. Saya kena cek kotak, pack semula. Padahal saya dah pack dah. Tapi dia kata kena letak dalam kotak. Jadi masa saya nak cek kotak tu lah, saya nampak satu nail shop.
Saya pergi kat nail shop tu, saya rehat sekejap. Masa tu lah saya fikir, benda dia spontan ya. Saya selalu buat benda-benda spontan sebenarnya dalam hidup saya. Jadi cerita dia, setidak-tidaknya saya nak buat sekali kan. Saya buat manicure masa tu. Pedicure, manicure. Kuku tangan sahaja. Masa tu, lepas pada tu memang saya takkan pergi dah. Sebab apa, saya dah tahu dah. Bila dah tahu cara tu kan, kita cari alat dia je kan. Tapi masih lagi tak tahu. Masih lagi tak sempat nak pergi mana. Ataupun tak jumpa sebenarnya yang pengilat kuku yang betul-betul kita pakai tu. Berkilat kuku kita kan. Sebab saya pernah beli untuk anak saya yang sulung masa dia baby dulu. Untuk bersihkan kuku dia. Tapi bukan yang jenis pengilat kuku tu. Dia cuma untuk melicinkan bekas potongan kuku tu. Jadi dia adalah daripada jenis kayu. Yang ini adalah kaca. Saya nak tunjukkan pada anda pun saya tak nak tunjuk. Sebab saya baru menghilangkannya dalam mana-mana handbag saya. Saya dah cari dah, satu rumah tak ada. Dan saya kena buat order baru. Dan anda boleh juga cuba order dekat bawah tu. Sebab dekat situ saya tengok review ataupun komen daripada pembeli. Dia menerima dalam tempoh 1 hari saja. Anda boleh cuba order dekat situ. Tengok dia punya kupon tu. Ambil dekat situ. Apa-apa yang diskaun-diskaun kat situ kan. Kalau kita beli dalam jumlah yang banyak. Diskaun dia bertambah. Ikut banyak mana anda order. Jadi anda boleh cuba order. Dan anda boleh DM saya juga. Dan kongsikan dengan saya pengalaman anda. Okey, macam saya katakan tadi, saya nak tamatkan ya. Masih lagi berterusan sebab ini kisah benar. Ini kisah benar tentang kuku. Sikit lagi saya sambung. Kemudian sebelum saya beli, bukan saya beli sebenarnya yang pengilat kuku ni, anak saya yang kat universiti tu. Dia beli banyak sebab dia kata murah. Sebab murah lah, murah sangat kan. RM1.19 yang saya jual ni. Saya cari, sebenarnya saya klik sahaja dekat dekat tempat shop tu untuk masukkan barang. Saya memang cari. Masa saya klik tu, saya tengok rupanya itulah yang paling murah. Banyak lagi yang lain tu semua harga berbeza. Jadi apa yang saya share dengan anda ni, harga yang paling murah. Jadi ambil je yang kat situ. Boleh COD, boleh beli terus pun boleh. Dan saya nak anda DM saya bila dah terima barang. Kita share nanti. Nanti akan datang, kita boleh cerita pasal kuku pun boleh. Kita ambil 1 hari. Sebab Danisha Show kita buat setiap hari insyaAllah. Pada pukul 9 malam. Ada 1 hari dalam tajuk Beauty, Healthy and Happy Skin. Sebab kuku ni ada sebahagian kan. Sebahagian dari kita. Termasuk dalam beauty kita juga. Healthy kita juga. Kita akan kongsikan. Sebab bateri saya pun dah down sangat dah. Saya terpaksa end live. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.